Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bersiaran secara langsung di Rich Q, yes. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Nasrul Hadi. Apa khabar semua? Salam Jumaat, salam pagi pukul 9. Okay, kita tengok siapa yang tengah join kita sekarang. Okay, yes. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, hari ni hari yang pada saya hari ketiga 2020. Nak sebut 2020 ni kita macam dah tak biasa lagi nak sebut 2020. So saya harap anda semua jelas, saya harap anda semua bersemangat, saya harap anda semua dah tahu apa nak buat hari ni. So saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang bangun pagi awal. Orang kata ikut poster yang kami selalu tunjukkan ni, bangun pagi gosok gigi lah. So settle part tu. Terima kasih sebab hari ni hari yang ke-12. 12 betul? Yes, hari yang ke-12. Kita bersiaran secara berturut-turut di support group EFP, berkata bukan kepada kita. Dan juga di grup close group Nak Urus Bisnes, kita bersiaran 5 hari berturut-turut sekarang. So sejak daripada hari Isnin baru-baru ni. So semoga istiqomah. Semoga terus berjuang untuk capai mungkin 40 hari. Mungkin kita tengok dulu sambutan macam mana. Makin hari makin lemau je saya tengok support group EFP ni. So mungkin kita cuba untuk berhenti awal lah. Tak payah buat lagi lah ke macam ni. Boleh saya berhenti awal dekat support group EFP ni. Tak perlulah live pagi-pagi. Korang tengok ke tak tengok ni. Tak capai pun 100 ni. Sampai bila pun saya tak ingat dah last bila dapat 100. Sampai pergi ke SCC pun tak sampai 100 ni. Okey, tak ada hal. Apa khabar? Salam Jumaat. Puan Ainul Mardiah, Puan Sharifah Farhana, Puan Umu Husin, Puan Ed Media Biz. Saya puan ke cik saya tak pasti. Di support group, di close group Nak Urus Bisnes, siapa yang sedang menonton, Puan May Maria tengah tengok ni tuan. Yes, terima kasih kepada anda. So apa saya nak anda bantu saya adalah, saya nak anda bagi tahu adakah suara saya jelas, adakah visual saya jelas. Kalau jelas tulis itu jelas. Terima kasih bagi mereka yang sedang nak tulis jelas tu. Dan kalau jelas, saya nak minta tolong anda belanja love dengan like. Belanja love dengan like, bukan sikit, saya nak banyak. Tekan laju-laju tutut. So that kita nampak hidup conversation ni. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ni hari yang pada saya dah consider dah berapa kali Jumaat dah. Kira dah dua kali Jumaat sejak kita run program EFP, yang mana EFP dimulakan 2 Jumaat yang lepas, pada 20 Disember. Bagi anda yang tak tahu, di close group Nak Urus Bisnes, yes, kita ada run satu program EFP yang ketiga pada tahun 2019, tahun lepas. Baru nak cakap ni lah. So sekarang kita dah tahun 2020, dan basically it's a very exciting moment for ramai daripada kita. Kita sedang dalam proses nak menyesuaikan diri, menulis tarikh 2020. Biasa kalau kita tulis tarikh mungkin /19. Ingat saya ajar kemarin masa tahun baru hari tu, siapa yang tengok live tu angkat tangan say I. Kita tak boleh tulis tarikh tu 20, kita kena tulis 2020. Siapa yang tak sedar tu boleh tengok live yang kita pernah sesi bangun 9 pagi pada 1 Januari baru-baru ni. So kita nak anda tengok sesi tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak minta tolong bagi mereka yang Titan. Titan, tolong geng Titan, tolong tag kawan-kawan anda untuk tonton. Kita baru ada kurang daripada 30 live viewer ni. Biasa kita biasa gempak gila, tapi ini macam kurang je ni. So saya nak anda bantu saya. Tolong hashtag tag geng Titan. Bagi mereka yang Spire, yes, Spire, tolong Spire semua, tolong tag semua kawan anda. Tuan Muhammad Ming mana? Saya punya otai ni. Tolong tag Puan Diana Shah, Titan kan? Yes. Mince Burger, yes. Mince Burger, Puan Diana Shah, tolong tag. Saya tak merasa lagi Mince Burger ni sedap ni. Saya dengar kata sedap lah. Dengar kata baru-baru ni masa weekend, bukan main lagi dia punya sales. Okey, Tuan Muhammad Ming, tolong saya tag semua geng-geng Spire anda. Dan bagi anda yang bukan Titan, bukan Titan, belum lagi Titan, belum Spire, tag semua geng-geng anda. Elite X pun boleh. Elite X pun ada juga, Cikgu Captain. Yes, Elite X pun boleh tag semua geng-geng Elite X. Dah kenal ke? Belum lagi kan? Tak apalah, boleh lah tu. Okey.
So pagi ni kita ada topik yang sangat saya akan try untuk setiap kali pagi live saya tak perlu ambil masa yang lama. Saya nak bagi sangat precise, sangat padu, sangat concise, sangat terarah, sangat fokus, so that kita boleh 9.30 sampai 9.30 dan settle. Tapi sebelum kita mulakan, saya nak tanya dengan anda semua. Dah tengok ni belum? Balance account, balance duit, especially dalam support group EFP. Dah tengok dah? Dah pukul 9 lebih dah ni. Tadi sebelum live, dah tengok ke belum? Cakap orang sebelah, tanya dah tengok ke belum? Cakap orang sebelah, bangun. Bangun. Tanya dengan orang sebelah, dah ni ke belum? Dah check balance account belum? Tu dia. Tuan Mamak Ming, dia dah kejutkan semua orang. Tak pernah tak remind. Awesome, yes Puan Nick. Itu sebab saya dah lantik Tuan Mamak Ming ni sebagai saya punya pembantu lah. Itulah topik hari ni lah. Inilah topik hari ni, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang ramai orang tanya adalah macam mana nak cari kerani admin. Tadi cikgu Kapten dah tanya dekat close group nak urus bisnes. Ramai juga yang tanya topik hari ni. So sebelum kita cerita topik hari ni, saya nak anda bantu saya last. Belanja love, belanja like, dan juga tolong tag semua kawan-kawan anda. Tag, sebab ni topik yang sangat penting ni. Ramai yang tengah cari kerani tu dengar kata. Ada yang masih tak jumpa lagi. Ada yang dah jumpa, dah masuk dah. Lepas tu dia dah berhenti dah pun. Ada yang dah masuk dah berhenti dah. Ada tak? Siapa sini? Dia baru masuk berapa hari dah berhenti dah. Dah tak ada dah kerani tu. Semangat lepas EFP, 12 hari lepas EFP dah ada dah bawa masuk kerani dah. Dah berhenti dah orang kata. So siapa? Siapa sini dia ada kerani admin dah berhenti? Okey. Terima kasih belanja love dengan like. Very awesome. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, Tuan Firdaus Razi pun ada. Sahabat baik saya juga ni. Tak sudah cakap terima kasih. Terima kasih Tuan Firdaus Razi sebab menonton Modern Act. Baru join Titan baru-baru ni. Superb. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan. Tarik nafas. Tahan, hembus. Tarik nafas. Tahan, hembus. Dan saya nak anda cakap, bangun. Okey, bangun. Jangan lama-lama sangat lemau, jangan relax sangat. Okey. Bila kita cerita pasal kerani admin, saya ada satu cerita. Sama nak dengar cerita? Angkat tangan, say I. Tulis kat situ. Nak dengar. Okey, tulis situ, nak dengar cerita. Okey, cerita dia berbunyi begini. Pada suatu hari, di sebuah bandaraya yang penuh dengan bangunan-bangunan tinggi bernama Kuala Lumpur. Macam ni? Permulaan cerita tu boleh menang tak pertandingan bercerita? Try lah, nak cuba. Okey. Cakap orang sebelah, hashtag nak cuba. Okey, cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Bagi mereka yang tak pernah dengar cerita ni, saya cerita balik lah. Saya dulu pernah bekerja dengan co-founder Richworks, iaitu Tuan Haji Jerry, pada tahun 2010. Dah 10 tahun yang lalu. Saya kena throwback balik cari saya punya how to say gambar lama. Aduh, lama sangat. Okey. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah pada 2010 dulu saya pernah bekerja dengan Tuan Haji Jerry, dan ada benda yang best saya belajar masa bekerja dengan dia tu tentang kerani admin. Okey, cerita dia begini. Pada suatu hari lah pada 2010 tu, saya join company ni secara kontrak. Saya pernah bekerja dengan Jerry, sebuah consultancy firm, professional service. Saya bekerja dengan Tuan Haji Jerry. Masa tu Tuan Haji Jerry adalah manager saya. Masa saya join company tu, ada seorang kerani. Ada seorang kerani. Yang saya join tu, kerani tu dah memang ada. Okey. Kerani ni, dia seorang wanita. Dia kerja sangat okey. Kerani, dia macam, kita buat borak, tengok. So macam beberapa hari saya kerja, saya pun macam tak tahu dia ni kerja apa. Tapi saya nampak dia sibuk. Tapi saya nampak dia ada kerja untuk dia buat. So apa yang best masa saya nampak dia kerja tu, dia sangat teratur. Dia macam setiap hari rutin kerja dia macam sama je. Dia macam buat kerja tu sangat tersusun. Dan dia boleh balik on time. Dan dia boleh buat kerja tapi tak ada apa yang tinggal. Dia macam tak ada yang pending. Dia macam tempat meja dia semua bersih, dokumen dia semua teratur, dan dia tak adalah kena marah sangat dengan bos. Of course kadang-kadang bos marah sebab bos kami memang garang. So tak ada isu part tu. Tapi dia sangat-sangat basically kerja tu memang tersusun dengan baik, dengan okey. So saya pun macam okey, menarik ni.
So saya pun tanya dia, lama-lama tu kita borak lah. Okey, saya cakap dengan dia, saya tengok dia buat kerja semua tersusun, saya tengok dia buat kerja macam okey. So saya tanya dia, awak dulu belajar dekat mana, belajar universiti mana, degree apa, saya tanyalah. Sebab saya tengok kerja dia sangat teratur dan dia tak kena marah, jarang kena marah. So dia cakap tak. Dia kata dia belajar sampai SPM je. Result pun dia kata biasa-biasa je. Tapi dia kata just kerja macam biasa. Dia macam okey, tak ada apa. Kalau tak tahu tanya. So apa benda yang menarik bila saya belajar tu? Nak dipendekkan cerita lah. So sebenarnya nak cari kerani admin ni, dia macam benda tu dia tak ada melibatkan you kena belajar dari mana, you kena apa. Maksud saya kerani admin yang okey ni wujud. Wujud di alam real ni, bukan alam realiti lah. So part ni yang saya pun tengok macam mana cara Jerry mengajar, tengok macam mana cara Jerry menguruskan staff. So at the end of the day, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak share rahsia tu. Siapa suka rahsia, cakap tulis situ suka rahsia. Siapa suka rahsia angkat tangan say I dan tulis situ suka rahsia, tulis situ. Suka rahsia ataupun tulis je suka rahsia. Rahsia, bila you suka rahsia ni nak jadi tak nak jadi rahsia lah ni. Okay, ready? Saya nak tengok berapa ramai yang suka rahsia ni. Macam tak ada je, korang ni ada lagi ke tak ni? Yang tulis nak dengar pun tak ramai. Tak cukup lagi 50 ni dekat support group EFP. Nak urus bisnes dah start dah. Dah start dua angka dah. Sebelum ni macam tak berangka-angka. So kita tengok macam ni. So tulis situ nak suka rahsia. Dan saya akan share pagi ni macam mana. Based on apa yang saya belajar daripada kisah kerani admin yang dididik oleh Tuan Haji Jerry ni. Siapa nak tahu? Angkat tangan, say I. Tunggu cepat. Saya nak tengok ada orang tulis situ suka rahsia ni. Yes, terima kasih. Ada yang dah tulis dah. Okey, cun. So daripada apa yang saya belajar dengan Tuan Haji Jerry, cara dia didik dia punya kerani admin ni, saya dapat 5 point. Berapa point? Saya nak bagi. Berapa rahsia saya nak bagi? 5 rahsia. Okey, 5 rahsia. Ready? Kita ada masa lagi ni. Dalam waktu kurang daripada 20 minit, saya akan bagi sangat-sangat pantas dan laju, tapi sangat-sangat precise so that anda boleh terus take away. Okey. Apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan adalah, okey, the first thing yang kita kena tahu kalau nak lantik kerani admin ni, dia mesti ada 3M. Okey, 3M. 3M. Dia bukan perlu ada CJ, diploma, degree, tidak. Saya nak dia ada 3M. Okey, apakah 3M tu? Dia mesti tahu membaca, dia mesti tahu menulis, dia mesti tahu mengira. 3M asas. Belajar kat sekolah dulu, siapa nak pergi sekolah ke tangan? Say I. Okey. 3M, masa belajar masa darjah 1. Kita masa darjah 1, kita masuk sekolah ataupun mungkin tadika, kita kena faham, tahu cara membaca, cara menulis dan cara mengira. Okey? Faham Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah saya basically macam, saya ingat lagi masa saya nak interview masuk kerja McDonald dulu. Lebih kurang macam tu lah cara saya punya manager, store manager tu tanya saya. Konsep dia mudah je. Dia interview saya kerja McDonald. Samalah macam lebih kurang kalau you nak cari kerani admin ni sebenarnya pada saya lah. Manager saya masa kerja McDonald dulu tahun 2000 lah. Tahun 2000. Tahun tu saya SPM tahun 2000. So habis SPM saya terus pergi cari kerja part time McDonald. Saya pergi kat McDonald, saya tanya, ada kerja kosong tak? Nak masuk kerja. Okey. Lepas tu store manager tu terus dia tanya saya senang je. DM dapat berapa? SPM. Saya cakap SPM result belum keluar lagi. Dia pun macam rasa macam kurang bijak soalan tu. Nama dia Rosdin, saya ingat lagi nama tu. Encik Rosdin, saya ingat lagi nama dia. Saya tak tahu dia kat mana sekarang. Saya harap kalau saya jumpa dia, saya memang nak, saya hormat dia lah, respect dia lah, dia bagus kan. Dia store manager kot. Okey, apa yang berlaku adalah dia tanya saya, okey, macam tu result trial lah. Dia tanya saya senang je. Dia tanya saya BM dapat berapa, BI dapat berapa, matematik dapat berapa. Masa trial lah. So dia tanya saya. So saya pun cakap ni, okey. So bila boleh start? Tu je. Semudah tu. Itu tapi yelah, itu kerja McDonald. Tapi apa maksud dia tu tuan-tuan dan puan-puan? So maksudnya mana-mana kita kerja pun, bila kita cari pekerja, kita tanya dia dulu, dia faham tak konsep 3M ni? So kerani admin ni kena tahu 3M ni, kena tahu tahu membaca, menulis dan mengira. Turutan dia macam tu tahu baca, tahu tulis, tahu kira. Dia tak boleh tahu kira dulu, nanti dia berkira sangat.
Ranking dia baca, tulis, kira. Membaca, menulis, mengira. Anda kena tulis ni betul-betul. 3M. Dia tahu baca, tahu tulis, tahu kira. Dan settle. At least you tahulah orang tu boleh buat kerja. At least you tahu orang tu boleh membaca, dia boleh tulis balik apa dia baca, dan dia boleh kira kalau dia perlu kira. Okay. So siapa rasa macam aha sikit dia punya point. Tengah-tengah say I atau betul di situ aha. Senang je, betul? Senang kan? Okey, cakap orang sebelah, senang. Cakap orang sebelah, bangun. Dah pagi ni, bangun. Hari Jumaat pula tu, jangan tidur lama sangat. Okey. Itu poin yang pertama. Sebab saya memang nampak just so you know yang tadi saya cerita pasal kerani nama yang Jerry Train tu, nama dia tahu tak nama dia apa? Nama dia sebenar, nama dia Aha. Nama dia Aha Muhammad Noor. Saya tak tahu kalau dia boleh tengok ke tak. Memang nama dia memang Aha. AHA. Memang betul nama dia Aha. Dekat IC nama dia memang Aha. So macam setiap kali bila Aha ni saya teringat lah kat dia. Sebab saya tahu dia memang seorang pekerja yang gigih dan teratur lah. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, Cik Aha ni masa dia kerja di bawah Jerry, dia ada juga satu attitude yang bagus. Attitude dia adalah dia nak pastikan kerja dia siap, dia nak pastikan dia boleh balik awal, dia nak pastikan kerja dia tak ada tertunggak, dia pastikan kalau dia balik lewat pun dia tak nak kerja tu tertangguh. So dia ada attitude yang bagus. So you all mesti tanya saya, Tuan Nasrul, macam manalah kita nak tahu attitude yang bagus? Masa kita interview semuanya nampak indah, pijak semut tak mati. Semut boleh angkat, terbang lah kita jalan. Calon pekerja tu kalau pijak semut angkat dia. Betapa coverinanya dia. Betapa dia betul-betul masa interview tu memang tip top lah cara dia bawa diri. Okey. Attitude yang bagus senang je. Of course you boleh tengok. Ini skill Jerry. Ini skill Jerry Yang saya gila banyak lah belajar dengan Tuan Haji Jerry. So saya assume dia bukan sekadar sebagai saya punya bos saja, dia sebagai saya punya mentor, guru, sifu, whatever semua benda lah. Tapi cara Jerry melihat attitude senang. Salah satu cara dia, of course, dia akan tengok kita punya cara berpakaian. Dia akan tengok cara kita bercakap. Dia akan tengok adab kita. Dia akan tengok cara kita berjalan. Cara kita berjalan. Okay? Berpakaian, berjalan ni. Okay, berjalan tu maksud apa? Kalau kita nak tim kita cergas, nak pantas, tengok cara dia jalan. Tuan Haji Jerry dia sangat particular dengan cara staff berjalan. Maksudnya apa? Antara benda dia pernah tegur saya. Dia kata antara sebab kenapa dia pilih saya yang pertama masuk Licuk, dia pernah cakap dengan saya, dia kata sebab kau jalan laju, dia kata. Ya, saya memang jalan laju. Saya dulu masa universiti saya sprinter lah, saya suka lari laju. Saya memang suka jalan laju, saya tak suka jalan slow. Mungkin tu sebabnya mungkin sebab saya ringan lah, tak berat-berat mungkin saya boleh ni lah. Tapi isu dia kata cara berjalan tu, maksudnya berjalan tu tak ada nak buang masa, tak ada nak macam relax-relax, jalan tu nak pantas. So cara berjalan adalah cara mudah nak tahu sama ada attitude staff tu, terutama yang you first time datang interview. Itu cara dia tengok, cara berjalan. Itu sangat particular. You all mungkin cuba perasan cuba you perasan kejap lagi habis live ni, you cuba bandingkan antara staff yang you suka dengan staff yang you tak suka. You tengok cara dia berjalan. Seriously, saya cakap mungkin tak tepat 100%, tapi boleh cuba. Staff yang bagus, cara dia jalan sangat pantas. Dia memang nak cepat. Tapi of course lah, ada juga yang staff tak bagus dengan cara jalan sebab mungkin dia nak menyorok ataupun dia nak berlari. Tak ada isu. Tapi kebarangkalian dia, saya selalu perasan, dan ini memang terbukti formula yang tepat. Bila saya tengok dekat Recruit sendiri, dekat mana-mana organisasi, kalau saya melawat office klien, saya tengok staff yang jalan dia sangat pantas ni, dia biasanya pemikiran dia pun pantas lah. So kerja dia jadi lagi cepat. Okay, itu kalau you nak tengok macam tu, cara berjalan, cara berpakaian, cara bercakap, cara bagi salam, cara menulis. Kalau contoh you tengah nak panggil dia interview, cara dia reply, dia bagi short form. Dah kenapa main short form, cara banyak benda lah, benda-benda macam ni. Dia is before you hire orang tu, you dah tahu dah apakah dia punya ni. Tengok tu, Tuan Haji Jerry ada. Dekat dalam support EIP, betul. Tuan Haji Jerry cakap, orang jalan seret kaki tu buat I rasa nak hempuk aja, nampak malas. Ini yang saya belajar dengan dia. Dan saya memang formula tu memang tepat. Dia cakap betul-betul. Kalau actually you all akan cakap attitude, macam mana nak tahu attitude? Tengok cara jalan. Kalau jalan macam malas, lembab, macam siput, tak boleh. Dia memang nampak cara dia fikir tu macam
Lemau je. Kena bos, kena buat apa? Okey. Lepas tu dia jalan macam bergerak macam tu. Geram tak geram? Geram. Memanglah kita rasa macam kalau orang tu asyik kelang kabut sangat, at least dia ada semangat nak siapkan benda. Itu sebab bagi anda yang pernah pergi program Richard, siapa pernah pergi program Richard angkat tangan CI. Kenapa kita selalu suruh switch? Macam saya masa kelas EFP baru ni, kenapa saya suruh jerit? Bangun, bangun. Sebab bila you punya minda naik, bila you punya tone semua gempak, tenaga you, energi, you akan lebih bertindak lagi pantas. Ini adalah naturally manusia tau, tuan-tuan dan puan-puan. That's why kalau cara berjalan memang macam lembek, memang tak jadi apa lah. Tuan Nasrul, nanti you akan cakap, Tuan Nasrul ni nak cari kerani je, bukan nak cari ni. Hello? Seriously, cari kerani ke, cari apa ke, is actually you start. Inilah konsep dia. Kalau kerani pun you dah ada level tinggi, cuba bayangkan kalau you cari position lain. Cakap orang sebelah, cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Dari awal you dah tahu dah, staff you semua jalan laju. Cepatlah sikit kerja. Staff you semua jaga pemakanan, jaga aktiviti. Tak semestinya kalau dia ada ni, dia tak ni. Tapi it's just cara berjalan tu. Okay. Macam cerita pasal cara berjalan lama pula. Sebab tiba-tiba tu Haji Jerry tonton sekali. So siapa rasa point tadi best? Angkat tangan, say I. Okay. Masih lagi point kedua tentang attitude. Okay. Yang ni bagus juga kalau you nak try. Masa kita dapat resume orang minta kerja tu, tolonglah. Saya dah ingatkan, bagi mereka yang hadir ke program EFP baru ni, saya akan dicakapkan dekat borang apply kerja tu, saya suruh buat apa? Saya suruh anda tengok dia punya masa sekolah dia ni pengawas atau tidak. Betul? Apakah family background dia? Kalau mak ayah dia cikgu, mak ayah dia polis, mak ayah dia orang-orang yang bekerja disiplin, mak ayah dia profesional, atau tugas-tugas yang memang mementingkan disiplin, askar ke, tentera ke kan. Kebarangkalian anak tu, calon yang you tengah interview tu, kebarangkalian dia akan berdisiplin tu sangat tinggi. Maksudnya apa? Dia akan datang awal, dia akan dengar cakap, dia tak akan melawan, dia ada adab. Kebarangkalian tu tinggi. Kalau dia pengawas, of course, dia dah memang terbiasa masa sekolah dia kena datang awal. Sebab dia kena tulis nama orang datang lambat. Takkanlah pengawas, dia sendiri, dia pengawas, dia pula jadi mawas. Dia pula datang lambat. So ini cara-cara you nak check attitude ni. Sebab kita semua dididik dari sekolah. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Macam contoh anak saya sekarang darjah 2. Sekarang dia sekolah pagi. So sekarang pagi-pagi, sejak 2 hari ni, saya kena hantar dia dulu. So dia sangat, pagi tadi dia marah. Dia kata, dah lambat ni nak cepat. Dia pula marah saya. Tapi sempatlah, Alhamdulillah. Cuma dia macam takut. Dia dah tahu dah. Sebab semalam first day, dia first time sekolah pagi. Dulu dia sekolah petang. Dia sekolah pagi. Cikgu garang semua pagi. Cikgu agaknya masa semalam dah cakap dah jangan lambat. Dia dah instinct dalam mind dia tak boleh lambat. Itu dekat sekolah. Kita ni dah lama tak sekolah. Tapi cuba bayangkan kalau kita ni dulu pengawas. Pengawas lah level pertama kena disuruh jangan datang lambat. So you all dah saring dah. Walaupun cari kerani tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita cerita cari kerani admin tau. You all mungkin rasa macam topik ni, apa hal ni cerita pasal nak cari kerani, kenapa susah sangat? Ada sebab kenapa saya ajar susah sangat ni. Dah dekat setengah jam ni, boleh sambung lagi ke tak ni tuan-tuan dan puan-puan? Adakah topik ni baru 2 poin ni? Ke saya nak sambung esok ni? Saya nak tengok boleh sambung lagi ke tak? Kalau boleh tulis situ boleh. Boleh tulis situ boleh. Kalau tak boleh cakap, saya berhenti je lah sekejap. Macam banyak sangat poin lagi ni. Boleh ke tak boleh ni? Boleh sambung lagi? I suka anak cikgu, kata Jerry. Anak cikgu ni selalunya patuh selalunya. Saya anak cikgu lah. Saya anak cikgu besar lagi. Mak saya guru besar sekolah rendah. So saya memang anak cikgu. So dari memang kecil, memang kalau lambat tu memang masalah. Kalau tak buat kerja sekolah tu memang problem lah. Okay. So poin ke berapa? Poin ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Poin ketiga. Okey, poin ketiga ni penting. Poin ketiga ni lah yang saya nak beritahu pasal nak cari kerani admin ni. Tanya diri anda dulu, sebenarnya anda nak suruh dia buat apa? Kegagalan ramai orang, dia cari kerani. Kan saya dah suruh cakap cari kerani. Tapi you sendiri pun tak tahu kerani tu nak buat apa. Dan cara macam mana you nak tahu kerani ni buat apa? Anda sebelum hire kerani tu, anda duduk diam-diam. Anda tulis semua kerja yang anda buat sebelum anda ada kerani.
Cakap orang sebelah, sebelum aku jadi kerani. Sebelum jadi kerani, anda tulis dulu semua kerja. Tulis semua dulu kerja anda semua kerja yang anda pegang, anda tengah buat ni, apa kerja anda? Okey, apa kerja you sebenarnya? Okey. Kerja dia adalah contoh, buat sales marketing, check account bank, susun file, buat payment voucher. Apa semua benda ni? Ambil anak sekolah, tulis semua benda. Dan apa yang anda nak suruh kerani itu buat adalah semuanya yang berkaitan dengan apa? Pertama, kriteria pertama. Bila anda dah list semua kerja, kriteria pertama yang anda akan suruh kerani buat adalah semua kerja berkaitan dengan kertas. Apa maksud berkaitan dengan kertas? Tulis kertas, printing kertas, filing kertas, susun kertas. Semua berkaitan kertas dulu. Apa maksud dia tu? Maksudnya, apa saja benda nak kena susun, apa saja benda nak kena simpan, apa saja benda nak di-type, itulah kerja-kerja yang kerani admin ni akan buat. Inilah kerja-kerja yang sebenarnya tak mendatangkan sales secara direct. Faham ke tak faham ni? Maksudnya anda tulis dulu kerja-kerja yang berkaitan dengan benda-benda yang anda rasa macam ambil masa nak kena buat, leceh nak kena buat, nak kena buang, nak kena fokus 100% tak boleh tersalah, nak kena ada tekan kalkulator sikit-sikit, nak kena key in, nak kena pasang komputer. Ini semua benda-benda yang kerani admin tu akan buat. Yang nak kena stapler, nak kena puncher, tahu tak puncher? Bukan punch ni. Punch tu, punch kertas. Tahu ke tak ni? Kan tak tahu pula nak kena puncher, nak kena masuk, nak kena pergi pejabat pos, nak kena pergi masuk, nak kena email, nak kena scan. Ni semua benda yang kerani admin akan buat. Isu kegagalan ramai orang, dia adalah kerja-kerja yang tak perlu fikir. Maksudnya, buat je macam robot, macam kilang. Nak kena file, nak kena stapler, nak kena fikir. Mestilah mula-mula lah nak kena fikir. Nak kena photostat, tak perlu fikir banyak-banyak. Sebab yang kena fikir siapa? Tanya orang sebelah, siapa kena fikir Tuan Nasrul? Siapa? Awak lah bos. Awak lah business owner lah kena fikir. Business owner kena fikir, kena banyak membaca, kena banyak pergi kelas, kena banyak tonton live video, tulis learning point dan share, kena buat strategi. Itu business owner. Tapi kebanyakan anda jadi business owner, anda juga nak kena susun file, anda juga nak kena pergi buat payment, anda juga kena tulis payment voucher, anda juga kena buat semua benda. Katanya macam ni, saya tak percaya orang Tuan Nasrul. Saya tak percaya semua orang ni. Saya takut dokumen saya rahsia terlepas. Hello, cakap orang sebelah. Hello. Bila you all buat semua benda tu lah lagi menyebabkan semua benda tu hilang. Yang menyebabkan semua benda tu pecah rahsia. Sebab you konon-konon alang-alang nak jaga sendiri, tapi semua banyak bocor kat keliling. Ni yang dekat grup nak urus bisnes ni ada lagi ke tak ni? Macam dari tadi tak ada je. Tuan Nasrul Hadi, Cikgu Kapten. Yes, tulis ada lagi ke tak? Yes. Best lah Tuan Nasrul nyelai habis masing. Tak pernah rasa boring. Energy over the top. Yelah, kena lah. Lagi-lagi bos tengah tengok. Kena pandai lah korang ni. Tak lah, saya memang hari Jumaat memang kena pagi kena. Nama pun saya si bangun. That's why saya sendiri bila saya sebut macam ni, maksudnya saya sendiri nak bagi saya bangun. Cakap orang sebelah, bangun. Nama pun saya si bangun. Mana boleh tidur. Okay, so berapa poin dah? 3 poin. So boleh saya sambung lagi? Macam dah lebih masa ni. Boleh sambung lagi tak? Poin ke berapa? Poin ke-4. Cakap orang sebelah. 4. Okey, cakap orang sebelah 4. Okey. Ini paling best. Inilah kegagalan ramai orang. Dia gagal buat ni. Dia hire kerani admin, lepas tu dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, semua kerja aku siap. Ya Allah, aku tawakal je lah. Aku dah buat semua benda yang betul. Dan biar je lah. Dia buatlah semua benda. Okey, seriously. Yang keempat ni paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. You dah buat 3M. You dah ambil attitude yang bagus. You dah tahu dah apa dia nak buat. Tapi kalau nombor 4 ni you tak buat, cakap dengan sebelah, mimpi. #mimpi. Mimpi lah. Semua benda-benda lain tu jadi mimpi je. Jadi igawan, nak jadi impian kosong je. Okay, nombor 4 ni benda yang paling penting, anda kena tulis perkataan ni. Okay. Perkataan dia adalah tracking. Tahu tak tracking? Track, nombor lari, tracking. 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 Inilah benda betul yang orang-orang berjaya buat, especially di Richwork. Inilah benda betul yang Dr. Azizan buat. Inilah betul-betul yang Tuan Haji Jerry buat. Mereka tracking. Bijak tracking. So macam mana nak tracking?
Tuan Nasrul, tracking tu nak tulis tracking pun saya tak reti. Apa tracking ni? Apa maksud dia ni? Apa cara paling mudah? Paling mudah senang je. Ada WhatsApp? Ada? Semua orang ada WhatsApp? Ataupun ada, basically saya rasa semua orang ada WhatsApp lah dekat Malaysia ni, betul? Ada WhatsApp, ada email, ada Facebook, group dalam office, tak kisahlah apa-apa. At least ada WhatsApp lah pada saya. At least ada WhatsApp. Okey, apa yang dibuat you kena tracking dengan you minta team you ataupun kerani admin ni update. Berapa kali nak update? Update 3 kali sehari. Okey, apa dia kena update? Dia kena update pagi, dia kena update tengah hari, dia kena update petang. Maksudnya apa? Pagi, tengok saya, pertama pagi, masa dia masuk kerja pagi dia kena tulis hari ni dia nak buat apa. Hari ni dia nak buat apa yang dia dah capai semalam, hari ni dia nak buat apa roadblock dia ada. Dia tulis pagi, dia tulis kat WhatsApp je. Tak payah banyak pun kadang. Dia tulis je hari ni nak buat ni. Semalam, okey, so dia cakap semalam saya dah siap ni bos, hari ni saya nak buat ni tapi saya ada roadblock sikit. Tulis. Dia tulis je. Dia update hari ni dia nak buat. Okey, lepas tu awak baca benda tu, okey bagus. Ni okey, roadblock ni macam mana awak nak settle? Okey, awak pergi ni, awak pergi begini. Ataupun kalau susah sangat, call saya sekejap. Lepas tu awak cakap dengan dia, okey, tadi awak dah hantar benda ni, hari ni kononnya awak nak buat filing. Okey, filing apa? File awak nak buat hari ni. Lepas tu awak nak pergi nak pergi pejabat pos. Okey, awak pergi pejabat pos, awak pergi waktu-waktu macam ni. Then awak guide dia sekejap. Lama-lama, mula-mula je you kena guide. Tak lama lepas tu you takkan perlu guide. You akan tengok tracking tu, dia akan tahu secara automatik, dia akan tahu sendiri macam mana nak buat. Dia sebenarnya macam ni lah tuan-tuan buat. Okey, tak apa. Saya cerita dulu, kejap lagi saya cerita kenapa senang gila nak tracking ni. Cakap orang sebelah, senang gila. Senang gila nak tracking. Okey. Tengah hari dia hantar report lagi. Okey bos, saya dah berjaya capai ni. Semua saya dah settle lah. Alhamdulillah saya settle lagi awal. Ataupun so saya boleh buat benda lain lagi cepat. Tapi bos, alamak bos, saya tak lambat nak settle. Dia sama ada dia dah settle ataupun dia belum settle. Itu je. Tengok pencapaian dia tengah hari tu. Maksudnya tengah hari tu bila tuan-tuan dan puan? Tanya orang sebelah, bila? Bangun. Tanya orang sebelah, bila? Dia cakap lah sebenarnya bila nak buat benda ni tengah hari ni sebelum dia pergi makan tengah hari. Kan dia ada break tengah hari. So pagi lepas dia masuk dia hantar. Tengah hari sebelum dia break dia hantar. Lepas tu dia kena hantar bila lagi satu. Dia kena hantar petang. Petang tu bila dia nak kena hantar? Petang tu dia hantar sebelum dia balik lah. Sebelum dia balik dia bagi tahu apa dia capai hari ni. Dan kalau you tanya dia, tiba-tiba ada benda dia tak siap lagi, you tanya dia, kenapa awak dah balik kerja tak siap lagi ni? Bukan awak janji pagi tadi awak nak siapkan 5 benda, tapi awak bawa siap 4. Satu ni kenapa tak siap? Mungkin dia cakap, bos saya minta maaf, saya dah boleh try buat yang satu ni, tapi bos tak bagi tahu saya. Macam mana? Awak pula salah. Ataupun tak, mungkin. Satu lagi ni saya ada roadblock sikit bos, saya tak boleh nak settlekan, esok saya boleh settlekan, saya tunggu orang lain dia tengah pending something. Itulah caranya awak tracking. Itu yang Dr. Azizan buat, itu yang Tuan Haji Jerry buat. Kita kena update dia, tracking benda tu. Actually kan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kan, apa rahsia dia dekat sini yang point nombor 4 ni? Siapa nak tahu say I? Siapa nak tahu? Angkat tangan. Say I. Siapa nak tahu say I? Okay. Apa yang sebenarnya berlaku seriously saya nak cerita kat anda. Sebenarnya kerani ni adalah you. Kerani admin yang you hire ni, dia macam, kalau you baca Naruto, saya sangat suka baca komik. Ini cara saya nak release saya punya tension. Saya baca komik. Alhamdulillah, walaupun saya baca komik, saya masih boleh jadi accountant lagi. Tapi macam contoh, saya baca komik Naruto lah contoh. Saya ambil benda-benda yang bagus lah. Naruto ni dia ada satu jurus namanya Kage Bunshin no Jutsu tu. Dia boleh copy banyak orang. So malangnya Naruto ni dalam dunia real tak wujud Naruto. Naruto tak ada. Kita tak ada Naruto dalam dunia betul. Walaupun kalau boleh kita nak ada dekat banyak tempat dalam satu masa. So cara untuk kita buat Kage Bunshin no Jutsu ni, caranya adalah dengan kita hire kerani admin. Sebab kerani admin ni buat kerja yang kita kena buat. Kita kena buat. Baik kalau kita tak ada kerani admin ni, kita yang buat kerja tu. Tapi caranya bila kita hire kerani admin, semua kerja yang kita patut buat ni kita pass kat dia. So kita dah ada satu lagi orang yang macam Kage Bunshin ni lagi seorang. Cuma bezanya dia takkan memakan cakra kita. Walau. Siapa tahu baca Naruto dia tahulah cakra apa semua benda ni kan. Dia takkan pakai energi kita. Dia pakai energi orang tu. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila orang ni tracking semua, dia update dia punya kerja, sebenarnya dia sama macam anda update kerja anda sendiri.
Siapa sini dia seorang yang sangat teratur. Dia tahu bila dia dah settle satu kerja, dia akan bagi tahu dekat diri dia, okey, dah settle ni, dia buat checklist. Tapi cuba bayangkan kalau anda ada seorang kerani ni, dia yang update. Okey, dah settle ni. Itu sebenarnya kerani ni tracking dia, sebenarnya tracking diri you. You dah settle belum kerja tu? Itu cara dia. Itu sebab kena ada kerani admin. Tiba-tiba poin ni jadi gempar pula. Sebenarnya pagi tadi kami fikir, ada ke orang nak dengar ni kerani admin ni. Macam topik ni macam topik anak-anak je, topik ayah-ayam je kan. Macam topik yang tak penting pun. Tiba-tiba mungkin sebab bos masuk, kalau Haji Jerry masuk dekat support group EFP, saya macam bersemangat lah. Maksudnya saya mengajar benda yang betul lah ni, di landasan yang tepat lah. Terima kasih. Terima kasih kepada anda setakat ni. Berikan tepukan. Cakap orang sebelah, you are awesome. Cakap orang sebelah, bangun. Bangun. So, seriously tuan-tuan dan puan, siapa rasa suka? Baru 4 poin. Saya janji ada berapa? 5. So, adakah anda ready untuk poin yang seterusnya? Poin 5, tulis itu 5. Okey. Cakap orang sebelah, 5. Okey. Siap. Tengok cakra, tengok ada pula yang tulis cakra win. Tengok ni mesti semua geng-geng Naruto ni. Leaf Village. Kampung daun. Siapa sini kampung daun? Siapa sini nak jadi apa? Hokage. Tu dia Syarif dah tahu lah. Naruto jadi Hokage ending dia. Okey. So, tiba-tiba cerita Naruto pula. Okey. Seterusnya, poin yang kelima, poin yang terakhir. Poin yang terakhir ni paling senang. Bukan. Poin yang terakhir ni paling susah nak buat, tapi kalau tak buat, semua poin sebelum ni mimpi je. Cakap orang sebelah #mimpi 2. Okey. Poin yang kelima tuan-tuan dan puan sangat-sangat penting. Okey, bila you hire kerani, sebenarnya kerani ni, bila saya cakap pasal Kage Bunshin ni, dia actually kerani ni, bahasa ni kasar sikit lah. Kasar, pada saya kasar, tapi pada saya dia agak direct. Sebenarnya bila you hire kerani ni, sebenarnya you sedang sediakan satu almari yang bersih dan teratur. Bila you hire kerani, sebenarnya you sedang reserve satu tempat, satu spot untuk seorang manusia ataupun you sendiri susun satu tempat yang semua barang teratur ada satu tempat. Maksudnya macam ni tau. You buat apa-apa, you letak satu kalau boleh dalam hidup you macam ada kompartmen dalam kepala, betul? Dalam minda kita ni, dalam otak kita ni, sebenarnya kita sedang membayangkan indah-indah, kita macam ada satu tempat kita susun barang, satu tempat kita buat sale, satu tempat kita tidur, satu tempat kita enjoy dengan family, satu tempat kita makan. Sama juga macam konsep you hire kerani ni, you kena letak orang yang you kena reserve satu tempat untuk semua barang you rasa selamat. Dokumen simpan teratur, semua benda teratur. You macam ada zon teratur lah, orang kata zon yang selamat, zon teratur selamat. Okey. So zon ni hanya boleh berjaya tuan-tuan dan puan. Cakap orang sebelah nak berjaya. Cakap orang sebelah nak berjaya, zon ni nak berjaya, you kena ada satu tempat kerja yang kondusif untuk admin tu. Kondusif tu apa? Macam soalan tu susah nak sebut. Jawapan dia, you kena ada satu meja dan kerusi untuk kerani ni duduk dan buat kerja. So, saya ada list beberapa benda. Maksudnya dia apa tahu? Perkataan dia macam ni, tengok saya. Okay, poin kelima adalah untuk seorang kerani admin berjaya menjadi kerani admin yang power adalah anda kena ada ruang kerja yang lengkap. Cakap orang sebelah, ruang kerja yang lengkap. Okay, apa maksud dia? Ruang kerja yang lengkap ni, of course, benda pertama mesti ada. Anda mesti ada meja. Benda kedua, anda mesti ada kerusi. Benda ketiga, anda mesti ada alat tulis. Benda keempat, anda mesti ada komputer. Anda juga mesti ada almari. Dan ada 3 benda anda kena tambah daripada 5 tadi. 5 campur 3 jadi 8 kan. 5 ni tadi saya ulang balik. Meja, kerusi, alat tulis, komputer dengan almari. Okey, ni 5. Dia formula dia 5 campur 3. 3 ni apa? 3 ni dia mesti selesa, dia mesti bersih, dia mesti teratur. Okey? Formula 5 campur 3 saya baru wujudkan. 5 campur 3. Syaril tulis 5 campur 3. Saya tulis dulu. Kan Syaril ni kadang-kadang dia ting-tong kat ni, dia tak ingat. Formula 5 campur 3. Apa maksud tu? Nak cari kerani admin mesti ada formula 5 campur 3. Okey? Okey, tengok saya. 5 campur 3 sama dengan O. Apa tu O pula? Ni formula dia.
Formula untuk melengkapkan kerani admin adalah formula 5 campur 3 sama dengan O. Siapa boleh teka O tu apa? Saya nak tengok siapa boleh teka O tu apa. Cuba teka. Siapa nak teka O tu apa? Siapa teka O ni betul, saya memang tabik spring lah kat dia. Tabik Jumaat. Tabik Jumaat yang barakat. Okey. Siapa boleh teka? Formula 5 campur 3 sama dengan O. Apa tu O? Siapa boleh teka ni O? Lambat kau ni. Itu dia Puan Nick Nur Izrin. Bukan awesome. Office. Office, Cik Puan Zia Hassan, Puan Cini Isa, Tuan. Yes. 5 campur 3. 5 tu apa tadi? Saya ulang balik. Meja, kerusi, alat tulis, komputer, almari. Mesti teratur, selesa, bersih, teratur. Sama dengan O. Okey, O. O ni apa maksudnya? O ni adalah office. So, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak korang lah, kenapa you punya bisnes tak maju? Sebab you masih tiada office. Okey, adakah boleh tak Tuan Nasrul buat office kat rumah? Boleh lah kalau nak start. Saya pun tak nak terlalu strict sangat. Tapi 5 campur 3 ni untuk seorang kerani admin, pada pendapat saya, kalau you dah start ada kerani admin, you memang kena ada office. Tak perlu office besar pun. Kadang-kadang office yang kecil pun janji ada. Cakap orang sebelah, janji ada. Nak buat bisnes besar-besar, nak buat bisnes kaya, tapi tak ada office. Sampai bila-bila cakap, saya tak percayalah, saya suka buat kerja dekat rumah. Saya ada staff pun tak apa, staff duduk je dekat rumah. Saya ada sediakan satu bilik. Tapi kan itu rumah. You kan ada privacy. Kalau you seorang lelaki, takkan you nak letak pula perempuan masuk. Kan nanti susah. Kadang-kadang wife keluar, takkan you tinggal berdua dengan dia, macam tak selesa, betul? Kalau you pula wanita, nak letak pula kerani pula, wanita pula tu, cantik pula tu, suami pula masalah. Ini benda-benda yang pada saya tak payah pening kepala lah. Kita ni kadang-kadang ni, kita suka buat benda yang nampak kita macam hipster sangat. Macam kita ni macam gempak gila. Macam kita ni nak terlalu macam millennium sangat lah kadang-kadang. Ala-ala kata 2020 kita tak nak buat cara orang lain. Ya. Tapi kebanyakan yang saya check lah last saya check, bisnes-bisnes besar yang berjaya semua ada office. Bos tak ada office tak ada isu. Tapi kerani kena adalah office. Formula 5 campur 3 tu, kerani mesti ada office. Kena ada meja, kena ada tempat. Sebab awak nak simpan barang tu dekat situ. Faham ke tak faham ni? Tanya orang sebelah, faham ke tak? Kan kita nak hire seorang untuk bantu kita susun barang. So barang tu kena letak kat tempat selamat. Itu kena ada almari, kena ada semua benda, kena ada semua cukup. So that anda tahu barang yang anda simpan tu dekat satu tempat yang selamat. So, macam mana topik hari ni? Tiba-tiba jadi macam, dekat 45 minit pula. Saya target sebenarnya setengah jam je. Kau ni memang suka dera saya kan? Saya tak pernah berjaya buat setengah jam. Jarang. Ada satu kali, dua kali je. Tapi most of the time memang selalunya terlebih-lebih, melimpah-limpah. So, seriously tuan-tuan dan puan-puan, siapa rasa topik hari ni memberi manfaat kat tangan CI? Siapa rasa? Siapa rasa memberi manfaat? Siapa rasa macam, bestnya, macam berbaloi lah tonton hari ni. Cakap orang sebelah, best. So that's why anda yang dalam support group EFP, ramai orang nak dapat manfaat daripada konten hari ni. Suruh mereka join grup Nak Urus Bisnes ni. Dekat Nak Urus Bisnes ni, siapa yang ada dalam grup Nak Urus Bisnes ni, ajak semua orang masuk grup ni. Jemput je, invite je. Diorang tengok ke tak tengok tu, paksa diorang tengok. At least paksa diorang tengok live yang hari ni. Saya takkan delete lagi. Jangan sampai satu hari nanti saya delete. Tak apa, dekat support group EFP okey. Sebab you all memang dah ada dalam grup ni. Yang dalam grup Nak Urus Bisnes ni, ajak semua orang tengok. Sebab saya bagi free, kena bayar ke? Tak, kena spend masa sikit je. Sebab ramai orang dia tersilap, dia patut kena hire kerani dulu, kerani admin, supaya senang kerja dia. Dan formula yang saya ajar hari ni tak perlukan anda untuk crack your head pun. It's just buat je lah. Just buat, cakap orang sebelah, just buat. Bukan just do it, itu Nike. Tulis tu, just buat. Just buat je, langgar je, buat je. Percayalah cakap kami, sebab ini benda yang kami dah buat. Dan Jerry sendiri sebagai mentor dan guru saya, dia dah buat benda ni. Itu sebab Alhamdulillah Ricut berjaya sebab apa yang kami follow, apa yang dia buat. Okey? So, siapa rasa bermanfaat kat tangan CI? Bangun. Tengok kena bagi. Tengok takut nanti kang tiba-tiba ni tidur pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Seriously, saya harap hari ni ada hari yang ke-12 saya live berturut-turut di support group EFP.
di close group Nak Urus Bisnes. Saya dah live 5 hari berturut-turut. InsyaAllah saya akan teruskan dengan energi macam ni. Terima kasih di support group EFP. Kita dah sampai sekejap tadi 90. Berikan tepukan kepada anda. Masih tak dapat 100 lagi. Geram pula saya. So esok ada topik best. Topik best ni, sebelum saya cerita esok topik apa, tunggu kejap. Okey, siapa nak tahu topik esok, angkat tangan CI. Okey, siapa nak tahu, angkat tangan CI. Okey. Sebelum saya tutup saya nak cakap saya ada lagi 16 hari. 16 hari lagi saya akan basically run sesi saya iaitu Cost Analysis Mastery dengan Smart Cash Flow Management. Ini sesi yang memang saya sangat ni. Saya nak bagi tahulah, especially dalam support group EFP. Saya terima banyak sangat soalan PM kat saya. Tanya semua pasal account, tanya pasal costing, tanya pasal nak urus duit. Seriously, bukan saya tak nak tolong, tapi you all bagi soalan panjang gila. Saya ada nombor-nombor. Saya kalau saya cakap nak type tak jadi. Saya kena bercakap dengan anda. Saya kena datang, anda kena tulis, saya kena tengok apa yang anda tulis. So that's why saya betul-betul harap bagi mereka yang ada soalan yang terlalu panjang lebar pasal costing, pasal accounting, aspek pencukaian sikit-sikit, Tolonglah spend masa datang jumpa saya. Sangat berbaloi. Saya punya success story dah terlalu banyak dah. Saya macam dah relax je saya dengan Richard, tapi secara personally saya, pasangan Sabella, Hasnuri, Husmat, Tuan Aizat, Caking Cakwetiau, Tuan Das Abdul pun saya ada tolong. Semua Titan Premier, kebanyakan Titan Premier, Cikgu Fana, ini antara mereka-mereka yang saya guide melalui kelas saya, melalui sesi saya. So kalau anda semua rasa anda nak berjaya macam mereka, datanglah sesi saya. Saya cakap dengan direct je, saya ada value saya international speaker. Saya dengan bangga cakap, saya memang tahu saya punya value. That's why bila you all hantar PM dengan saya, suruh saya jawab macam tu, saya tak boleh jawab. Susah nak jawab, sebab saya takut kalau saya tersalah tulis, ataupun saya tulis dengan betul tapi cara awak faham tu salah, dia tak akan jadi benda punya. So that's why saya harap anda datanglah sesi saya. Tanyalah dengan tim saya, tulis kat situ nak combo. Tim saya akan tolong bantu untuk macam mana nak guide anda datang kelas saya. Saya ada 16 hari lagi. Saya tengah nak tukar syllabus. Saya dalam proses nak betulkan banyak benda. Saya nak buat benda baru sebab kita pun dah masuk tahun baru. So saya pun tak nak ajar benda yang sama. Saya nak ajar benda yang lebih upgrade. Benda yang sama-sama lah. Of course saya akan upgrade ilmu saya. Saya pun nak upgrade ilmu saya juga. So saya seriously nak anda kalau boleh datang jumpa saya. Boleh? So siapa yang nak tulis itu nak combo. Macam Tuan Asrul Hadi. Dia adalah accountant untuk Dr. Rocket dengan Dr. Mardiana. Dia pun dah datang kelas saya, dia pun tahu. Dekat sini pun ramai dah pernah pergi. Tuan Muhammad Ming, yes, Tuan Muhammad Ming. Tak lama lagi Titan dah ni. Mungkin tak lama je lagi. InsyaAllah join nanti. Terima kasih Puan Zia Hassan. Tulis itu nak combo. Datang je nak combo. Tak ada isu pun. Seriously, you all akan nampak benda ni. Okay, boleh? So, topik hari ni sangat best. Saya nak ulang balik ke dia punya point. Awak tengoklah dari mula. So, cuma esok topik apa? Okay. Esok punya topik tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Esok punya topik adalah hari ni kita cerita pasal kerani admin, betul? Esok kita cerita pasal apa? Kita masih lagi dalam topik kerani. Esok kita cerita pasal kerani account pula. Hari Sabtu cerita pasal kerani account Hari Ahad apa? Ahad ada lagi. Ahad dah ada topik. Kita dah ada topik sampai bila Tuan Syaril? Sampai bulan 2. Kami dah ada topik untuk support group EFP sampai 44 hari punya topik. Kami dah siap dah, sampai bulan 2 kami dah ada dah. Untuk you all pun samalah sekali lah tu. Sampai kita ada sampai 3 hari bulan 2, betul? Kita dah ada topik susun sampai 3 hari bulan 2. Sekarang baru bulan 1. Kami dah buat 3 hari bulan 2 ni, topik 3 hari bulan 2 ni kita buat daripada minggu lepas, masa bulan Disember lagi. So kami dah ada topik. Awak je nak tengok ke tak nak. Kita boleh bila-bila masa pun berhenti sesi ni, tak ada isu pun. Tapi yang rugi korang lah, bukan saya. Tapi esok kita ada kerani account. So saya nak anda semua tonton. Dan last but not least, last sikit je lagi, hari ni juga adalah hari pertama saya akan live lagi petang. Saya tak kisah kalau diorang cakap, saya tanya dengan tim saya, diorang tak bosan ke? Saya cakap, yang bosan mungkin kau lah yang bosan. Diorang tak bosan kot. Saya akan ada live juga di page Richworks petang ni. Setiap petang lepas ni saya akan live. So setiap hari insya-Allah saya akan cuba. Pagi saya live, petang pun saya live. Setiap hari saya cuba. Abang cuba, hashtag saya cuba. Doakan saya. So 5.30 saya akan live hari ni di page Richworks dan juga IG Richworks, Instagram Richworks. So basically saya harap saya boleh jumpa anda di page Richworks petang ni. Tim tolong bagi mereka link untuk like page Richworks. Masuk page Richworks, kita ada kupasan pagi. Kita ada Tuan Hafiz Jasmi dekat sana 7.30 pagi.
Tanpa gagal, setakat ni Tuan Hafiz Jasmi dah berapa hari dah dia ada live dekat situ, 7.30 pagi di page Richworks. So petang saya akan tapau pula, 5.30 petang setiap hari insyaAllah, bermula hari ini. Penghulu sehari-hari, saya start hari ini. Boleh? So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap saya jumpa anda petang ni balik semula 5.30 di page Richworks, dan esok pagi di sesi apa? Bangun. Boleh? Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Suara pun dah nak hilang lah. Gila lah, 50 minit. Asalnya 30 minit. So saya salahkan Syaril kerana tak suruh saya berhenti. Tapi tak apa, semua demi anda, semua demi untuk anda nampak duit. Saya harap anda betul-betul yang tulis nak combo tu datanglah jumpa saya. Bawalah semua orang datang sebab saya ada success story saya. I'm not cheap. Because we are expensive, because we are international company and we know our value. And we want you to be rich and grow rich. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan saya juga seorang Chartered Accountant MI member, mengucapkan take care. Tolong jangan lupa terus belajar bersama Richworks. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.